Alright, hello, hi Adi Amdan. Okay, I'm Dr. Hi. Vicky from Dr. Prevents. So, Adi Amdan, terima kasih sebab dia ingin meluangkan masa untuk membuat temu bual bersama dengan kita. Kami dekat Dr. Prevents ni sebenarnya ingin memfokuskan kepada pengalaman seorang pesakit yang mengidap COVID-19 ni. So, adik pun telah melalui banyak dugaan juga dalam masa beberapa sebulan ni kan? Sebulan yang lepas. Sebulan, betul. So, dalam tu kita actually nak berkongsikan pengalaman lah. Sebab tu ini adalah niat temu bual ni untuk hari ni lah. Okay kan Amdan? Boleh, tak ada masalah. Okay Amdan. So, saya just tanya actually beberapa soalan sajalah untuk menjadikannya ringkas dan supaya temu bual ni mudah difahami kepada sesiapa yang sedang melihat video ni lah. So, bila adik Amdan dapat tahu bahawa dia ada COVID-19, bagaimana perasaan anda masa itu? Masa saya dapat tahu yang saya positif, sebenarnya saya rasa sangat lega tau. Ni kalau dengar jawapan ni memang orang kan macam kenapa dia lega? Sebenarnya disebabkan masa saya ambil sampel diambil, masa tu selepas sampel saya diambil tu saya mula demam. Temperature saya shoot up. I ingatkan disebabkan because of dia cucuk hidung tu, rasa tak selesa tu, badan panas kan. But my temperature for the next few days tu memang tinggi. Ada thermometer kat rumah, everyday check 38, it was 38.2 macam tu, 37.8. So it was on the high side. So tapi masa tu ambil Panadol je lah pada mulanya sebab ingat demam. Then batuk datang on my second day. On my third day tu I mula susah nafas, tidur tak selesa, dan batuk memang sangat teruk. So to inform you, my result keluar dalam masa 5 hari because masa tu jam lab banyak ramai orang. Sebab masa tu mula spike dalam kluster baru keluar kan. Jadi bila hari kelima dia orang telefon tu, masa tu sebenarnya tengah tidur. So bila I bangun tu, I terus packing barang. I know what to do ni dah sudah. Okay. Pack my barang, toiletries, baju apa nak bawa. Terus tunggu ambulans sampai, naik dan terus sampai hospital lah. Okay. So tentu adik rasa mungkin macam apa yang adik bagi tahu tu, adik rasa lega sebab boleh pergi ke pusat kuarantin, ward kuarantin, supaya mendapatkan rawatan lah. Sebab kebaran kalian untuk adik positif pun adik pun rasa tinggi jugalah masa tu kan. Okay. I sebenarnya memang tak fikir banyak pun. Tak adalah macam mengharap nak positif, tetapi bila dapat tahu positif tu memang ada satu kata macam this is a blessing, I need to get treated lah straight away. Because bila dalam quarantine tu pun I tak tahu nak buat apa. I nak pergi beli obat pun tak boleh, nak pergi klinik pun tak boleh because I was quarantine. I tak tahu macam mana nak dapat help masa tu. Okay. Adik mention pasal menjalani ujian throat swab dan juga nasal swab kan. So, rasa kebanyakan komuniti kita memang takut pasal ujian throat swab dan nasal swab. So, bagaimana? Adik boleh kongsikan pengalaman ke? Betul. Ramai rakyat Malaysia takut sebab ramai yang especially siapa yang ada anak, diorang bagi tahu, diorang dah tengok anak-anak diorang kena influenza punya ambil sampel, diorang jadi takut. Dan bila I share posting, lagi ramai orang takut lepas bila dia tengok video how it is actually done. Saya sendiri, pengalaman saya, sebab saya diminta masa tu untuk melakukan swab tu secara drive-thru di klinik kesihatan Nilai. And sebenarnya masa tu disebabkan benda ni swab proses ni baru nak diajar juga kepada tim seluruh Malaysia pada tu. Jadi I think I was the first person for
the person yang ambil sampel I tu juga. And it was very painful for myself, sakit. Tapi okay lah. Sebab masa tu dia macam masuk dalam sampai keluar air mata juga lah. Tapi bila dah masuk hospital, I dah buat lagi 5 kali. Tapi the next 5 time tu I tak ada apa-apa pun. Sudah okay je. Sudah okay dah. Every single time pun I mean alhamdulillah okay lah. And all the doctors were very very careful lah. Okay. I mean memang bagus. Bagaimana dengan keadaan adik masa berada dalam ward? Ada tak you rasa takut atau you rasa sukar nak tanya untuk tolong ke, atau nak tanya pasal keadaan adik ke? Masa I mula masuk ward dekat Seremban, hospital Dr. Jaafar, ward sana ward isolasi. Jadi bilik tu memang kita duduk seorang, dan dia double door. Communication dengan doktor masa tu hanya melalui intercom ataupun dia telefon. And then tak ada cermin. Dia cermin kunci dengan gelap. Cuma ada toilet. So the environment tu memang masa tu lebih kepada I nak rehat. Dan sebab I sakit, I prefer untuk rehat ataupun tidur daripada berjaga. Disebabkan kalau I berjaga, I batuk dengan teruk. Jadi macam pengalaman I dekat dalam ward tu, the ward was okay. Layanan sangat baik. I'm very grateful. I tak ada experience yang teruk. The doctors, nurse was very positive. Bila masuk jumpa, they bring a good vibe to me. So I pun rasa, I boleh kata I rasa sangat, I mean, you tahu tak perasaan macam bila orang jaga kita tu, you rasa selamat lah, dan yakin. So whenever dia orang bagi tahu ni apa benda yang kita akan lakukan, I have all my trust to them. So memang adik faham pasal keadaan, dan kita pun selalu make sure adik memastikan adik dapat update yang terkini lah kan. Okay, so what's the process, what we gonna do next? Dan betul. Penerangan sangat jelas. Dan macam-macam saya cakap, benda yang dilakukan tu sebab bila dah start makan ubat, I memang masa tu the reaksi pada ubat tu memang membuatkan I nak rehat sajalah. Corporate culture kita adalah kami sedia membantu. So I think we, especially all the frontliners out there, really kita memang memastikan kita memegang corporate culture tu lah. I paling kagum, to be honest, ni jujur cakap, bila masa ada nurse ke doktor, because I sometimes I tak boleh nak identify which is doctor, which is nurse, because semua pakai PPE suit kan. Unless they came in and bagi tahu saya doktor ni, then I know who is who lah. Tapi kalau tak kedai, kadang-kadang bila ambil BP ataupun dia nak check orang kata round kan, tanya keadaan tu. Jadi macam I did takut tu dengan kita yang sakit ni kan. Tapi the answer was very warming to me masa tu. I felt the keikhlasan, because jawapan yang diberikan saya terima daripada the lady was, kami nak awak sembuh supaya kami boleh kami nak semua pesakit sembuh, dan kami boleh terus jaga pesakit lain pula selain daripada COVID-19 saja. Jadi dia nak fokus pada yalah, ada banyak kerja lain lagi sebenarnya, bukan COVID-19 saja dalam hospital ni. Memang the KKM staffs and all that, everyone memang sedang membuat sedaya upaya sekarang. And I mean, memang I pun gembira dengar perkara ni daripada adik lah. Alright adik, dan soalan seterusnya mungkin sensitif sikit, khusus kepada stigma. Okay, so sekarang kita dah tahu adik ada COVID-19. So adik ada mengalami stigma ke sebabkan oleh COVID-19 ni? Saya sebenarnya sebab belum keluar rumah ke apa-apa ke tahu. Tapi everyone basically dah tahu saya ni siapa sebabkan I keluar news sama mak. But then I mean the reaction tipulah kalau tak ada
datang daripada event macam ISD sebenarnya tak alami directly, but my mom ada my sister dah bagi tahu memang neighbor ada rasa macam discomfort sikit lah kan. Tapi it's not that clear, dan kita harap benda ni tak berterusan. Kita pun tak minta kita sakit, tapi macam I always mention to some of the bila orang tanya I ataupun orang interview, orang kata ada sama my friend pun kata kau dah kena sebelum I kata no, I mangsa COVID-19. I tak suka cakap apa ni kita kadang pesakit, tapi kita adalah mangsa, kita tak minta untuk kena COVID-19 ni. Jadi bila kita dah sembuh tu, dan doktor pakar sendiri mengatakan tak perlu risau, sebab bila ujian saringan tu dilakukan, dilakukan 2 kali yang kita dah negatif kan baru boleh keluar. So, untuk kepastian yang virus tu tak ada lagi dalam badan, dan kita perlu bila balik rumah kita perlu lanjut lagi kuarantin supaya betul-betul memastikan kita sihat. Jadi harapnya orang di luar sana pun tak treat kita ni macam yalah kita dah tak ada, macam demam dah habis, you don't have to worry. You won't get it unless you get it from something else lah, bukan daripada kita. Tapi kalau macam nak share dalam my circle lah, dalam circle kita yang cluster my father share, kesian pada orang yang mula bekerja, because ada orang yang masih perlu bekerja pada ketika ini. Jadi bila mereka dah sembuh, diorang keluar, tetapi orang cuba jauhkan diri ataupun mengasingkan, bagi task yang macam okay sorry you tak perlu involve benda ni. Padahal sebenarnya itu adalah tak ada keperluan pun untuk diasingkan orang tu macam tu sekali. So pity to them yang perlu bekerja straight away bila keluar. Betul lah. It hurts, it hurts sebenarnya. I'm really sorry to hear this, but saya tak rasa pesakit COVID-19 perlu distigmakan, especially apa yang you all telah lalui for the past 1 month and all that. Macam kami berharap daripada pihak DG himself perhaps dalam one of his press conference, bila the numbers goes higher, sekarang ni pun kita dah nak dekat 1,000 people nak sembuh dah. So bila lebih ramai orang keluar, semuanya akan berlaku. You bayangkan orang balik kampung and semua orang dah pandang berbeza terhadap you. Jadi macam, tapi to be honest, benda ni mengajar macam saya sendiri macam mana perasaan orang yang ada penyakit macam AIDS ke apa kan. Tetapi benda tu tak berlaku unless you betul-betul ada kontak yang macam kami ni, we have nothing anymore sebenarnya nak bagi kepada orang. Sudah negatif. Sudah negatif. Tapi disebabkan stigma ni, orang ada satu dalam kepala mereka, aku boleh kena sakit sebab korang. Saya yakin bahawa rakyat Malaysia, kita semua macam adik-beradik. Malaysia is like ibu kita. I'm pretty sure kita semua akan overcome this, and especially stigma lah. Kita perlu berhentikan stigma ni. Macam I believe only time will tell lah. Masa definitely akan membuatkan orang lupakan semua ni. Especially bila wabak ni dah berakhir and people dah mula nak jump start balik to our life, working back again, then I think people will start not think about this anymore. Correct. We hope so. Alright, selain tu okay, ini mungkin ini adalah soalan terakhir lah. Okay, so ada tak sebagai seorang pesakit COVID-19 yang telah menghabiskan rawatan semua, ada tak apa-apa message yang you nak sampaikan kepada komuniti kita? Okay, pesan saya kepada mereka di luar sana, kalau anda memang tahu anda in contact dengan orang yang positif, ada ahli keluarga yang positif, tolong jangan selfish pada ketika ini, tampil
Dan kalau anda tahu sesiapa yang degil, yang mereka positif ataupun telah bersama orang positif tapi tak tampilkan diri, tolonglah laporkan. Sebab pada waktu ni kita perlu kerjasama daripada semua pihak. Kita tak nak disebabkan satu orang, mungkin waktu wabak ni dah nak habis, tapi disebabkan satu orang dia boleh berkembang jadi banyak semula. Benda ni sangat bahaya. Jadi saya merayu kepada penonton, rakyat Malaysia, tolong sangat-sangat, dan pada mereka di luar sana yang sakit pada ketika ini, tolong dapatkan rawatan. Jangan takut untuk dapatkan rawatan, tapi be safe lah bila keluar tu. Pastikan ada topeng, dan tolong masa saringan dengan pegawai dekat klinik tu, ceritakan kronologi anda, apa yang anda lalui supaya mudah kita berikan anda rawatan. Alright. Terima kasih Adik Imran untuk meluangkan masa untuk temu bual ni. Saya harap message yang Adik telah sampaikan bolehlah disampaikan kepada semua orang, especially komunitas. Saya harap semua akan bertabahlah menghadapi wabak COVID-19. Betul. Kita harus lalui ini bersama as a nation. Benda ni bukan, it's not about one person, it's about everybody have to work together. Hari ni kita perlu sedar yang semua orang dekat dalam Malaysia ni ada tugas masing-masing yang perlu dijalankan, dan kita saling melengkapi. Tengok bila kita dah dalam keadaan susah macam ni, kita appreciate every single person. Betul. Orang sekarang banyak serobot tentang frontliners, tetapi pada masa yang sama kita kena ingat ada orang yang kutuk sampah kita, orang yang menjaga keselamatan kita hari ni. Jadi semua pun memainkan peranan masing-masing. Hopefully we grow together bila benda ni dah tak ada nanti. Betul Adik. Okay. Right. Terima kasih sangat untuk meluangkan masa. Sekali lagi saya ingin ucapkan daripada pihak Dr. Prevents. Thank you for having me.